Kita nak tengok pasal transistor. Jadi kan untuk transistor, apa yang korang kena tahu? Itu dulu. Okay. Sebab nampak macam banyak kan. Tapi sebenarnya transistor ada 3 benda je yang wajib tahu. Okay. Untuk transistor, ada 3 benda yang wajib tahu. So nombor 1 adalah soalan 4 markah di mana dia minta kita terangkan kenapa. Maksudnya contohlah. Contoh. Dia kata, okey, ni litar transistor. Lepas tu transistor tu menyala waktu siang. Kenapa? Transistor tu menyala waktu panas. Kenapa? Biasanya soalan tu 4 markah. Korang kena tahu nak explain. Okey. Benda yang kedua korang kena tahu adalah pengiraan. Okey, pengiraan tu biasanya 5 markah lah. Okey, kira-kira. 5 markah pengiraan. Okey, kira-kira. Dan yang terakhir sekali adalah soalan 10 markah ubah suai. Okay, kita akan cuba untuk cover semua tu pada hari ini. Okay. Jadi, benda pertama yang kita cuba nak cover adalah kita cuba buat kira-kira dulu. Okay, kenapa? Sebab nanti dia akan membantu kita dekat tempat lain. Okay, kita akan tengok kira-kira itu dulu. Okay, cerita dia macam ni. Sekarang, ini adalah litar. Okay, ni adalah litar. Dekat litar ni, cuba tengok bateri dia. Berapa voltan? Berapakah voltan bateri tu? Okay, voltan bateri adalah 10. Okay, tak terkejut pun memang ada kat situ 10. So, 10 lah. Tapi sekarang cikgu nak bagi tahu bahawa ini namanya pembahagi voltan. Pembahagi voltan ni apa yang dia buat? Literally dia tolong bahagikan voltan. Dia pecahkan voltan tu. Maksudnya 10 dia akan dikongsi oleh dua kawan kat sini. 10 ni akan dikongsi oleh mereka berdua. Contohlah. Logik jangan terlebih fikir tau. Logik je. 10 ni dikongsi oleh mereka berdua. Kalaulah cikgu kata seorang ni dapat 4V, apa jadi pada lagi seorang? Cuba fikir logik. Kalau seorang dapat 4V, seorang lagi dapat berapa? Okey, bagus. Logiknya seorang lagi akan dapat 6V sebab 10 tu dikongsi oleh mentol dan juga perintang. Jadi kalau seorang tu 4, seorang lagi akan dapat 6. Okey, so transistor kita boleh consider dia sebagai voltage divider juga. Okey, dia tolong membahagikan voltan. Okey, sekarang ni kita tengok, katakanlah saja je tanya lagi, kalaulah ni 8V, apa jadi kepada V dekat sini? Okey, so kalau ini 8V, mestilah dekat sini 2V. Logik kan? Okey, settle. Yang ini senang. Okey, senang-senang pun exam saya tanya tau. Tapi at least korang tahulah bahawa kalaulah soalan tu dah bagi 1V, korang boleh kira yang lagi 1. Macam ni lah. Okey, tapi katakanlah dia tak bagi. Katakanlah dia tak bagi, dari situlah kita perlukan formula ni. Okey, kalau dia tak bagi, kita perlukan formula ni. Ini tak diberi dalam exam tau. Seingat cikgu lah, tak diberi dalam exam. Okey, jadi korang kena ingat. Alright. So, sekarang ni, dekat sini kita akan guna formula ini. So, dalam formula ini, macam mana nak tahu nilai dia? Okey. Alright, so sekarang ni, kalau kita tengok dekat sini, diberi rintangan mentol adalah 10 ohm. Tulis dulu. Yang ni cikgu akan tunjuk dulu. Nanti korang cuba dekat soalan lain. Ni adalah 10 ohm. Yang ni adalah 40 ohm. Okey, hitung nilai voltan. Okey, kejap abaikan ayat yang panjang-panjang ni. Calculate voltage. Okey. Katakanlah soalan pertama, kita nak cari V mentol atau V bulb tu. Okey, sekarang ni cerita dia macam ni. Korang nak cari V mentol. So, V mentol tu akan jadi V out kita. Okey, itu yang pertama. Lepas tu R, kalau kita tengok ada R1 dengan R2 dalam formula ni. Tapi macam mana nak tahu siapa yang duduk atas? Yang duduk atas ni berpasangan dengan siapa sahaja di V out. Okey, contoh. V out yang kita nak cari adalah mentol. Ni yang kita nak cari sekarang. Jadi, R yang di atas adalah R mentol. Okey, R yang di atas adalah R mentol. So, point dia dekat sini adalah korang tak payah serabut macam siapa duduk atas. Dia tak kisah siapa R1, siapa R2. Yang penting, V out dan R1 berpasangan. Okey, jadi dalam kes ni, V out kita adalah di sini.
So, kita punya R1 adalah R mentol sebab berpasangan. Bahagi dengan total dua-dua. 10 tambah 40. V in adalah 15. Kenapa? Sebab itulah input. Sebab tu nama dia V in. Input dia adalah 15 daripada bateri. Okey, cuba kira jap. Berapa jawapan dia? Okey. Ha, lain-lain jawapan. Okey, tapi dekat sini cikgu tengok ramai yang jawab 3. Cikgu assume jawapan dia 3 lah. Okey, kenapa tekan kalkulator. 10/50 kali dengan 15 dapatlah 3 dan unit dia adalah V. So maksudnya dekat sini adalah 3V. Okey, katakanlah kita tukar situasi. Soalan kedua tanya berapa V perintah. Ada dua cara nak buat sini. Cara senang, cara susah. Cara senang adalah total adalah 15. Kalau macam tu, kita dah tahu dah mentol pegang 3V. Jadi berapa V untuk perintah? Mentol 3V. Okey, bateri 15. Jadi berapa V perintah kita? Itu cara senang. Kenapa cara senang? Sebab kita dah tahu satu. Tinggallah lagi satu je cari. Jadi 15 tolak dengan 3. Dapatlah 12V. Itulah dia. Atau kalaulah korang nak praktis formula ni, boleh juga. So, apa yang kita buat? Kali ni, V yang kita cari adalah dekat sini. Kali ni kita nak cari VR. So, VR tu lah kita punya out. Cuba bagi tahu cikgu, berapa R yang kita nak letak dekat atas? Kalaulah sekarang kita nak cari V out, iaitu perintah yang ni, berapa R yang kita letak di atas nombor ni? Okay, bagus. Kita akan letak 40. Kenapa? Tu cikgu kata dia macam berpasangan. Okey, pasangan kepada VR. V-nya adalah VR. So, R-nya mestilah R dia juga. So, 40. 40 per 10 tambah 5, 40. Darablah dengan 15. Okey, jawapannya mesti 12. Tak kira pun tahu sebab tadi dah kira. Tapi kalau tak percaya boleh juga. Tekanlah kalkulator. Korang still akan dapat 12. Okay. Alright. So, V out tu dia tak kisahlah korang nak pakai nama lain pun boleh juga. VR pun boleh, VX pun boleh, V out pun boleh. Dia just V yang kita tahu ataupun V yang kita nak cari. Okay. Alright. So, gitulah ceritanya. By the way, kalau ada soalan nak tanya, tanya dulu. Tapi kadang-kadang ada soalan yang cikgu rasa macam cikgu tak boleh jawab sekarang. Sebab dia macam flow dia tak kena. So, tanya dia dulu. Lepas tu nanti kalau cikgu rasa masanya sesuai, cikgu masukkan benda tu. Okay, kalau cikgu rasa time tu memang sesuai cikgu jawab teruslah. Tapi kalau cikgu rasa macam, soalan ni akan lari sikit, tak apa, tanya je dulu. Nanti kejap lagi kita selesaikan. Gitulah. Anyway, inilah ceritanya. Point dia yang penting adalah rumus ni seingat cikgu tak diberi. Formula ni ada ke dalam buku teks? Ada. Sekejap seminit. Mas yang kita tengok. Siapa yang dah pulangkan buku teks? Dah pulang ke? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum tu manfaatkanlah. Cantik buku teks korang. Sabar, cikgu nak mencari sekejap. Ada tak formula ni dalam buku teks? Sepatutnya ada. Seingat cikgu ada. Tapi biasalah. Bila cari tak jumpa. Sabar sekejap. Ada kan? Terima kasih. Muka surat 190. Ada. Anak-anak, muka surat 190. Terima kasih, Imah. Okay. Alright, itulah ceritanya. Okay, anyway, itulah benda ni Okay, so sekarang ni korang pula cuba. Okay, korang pula cuba. Slow-slow je, bertenang semua. Okay, kita cuba untuk soalan yang ini pula. Okay, baca soalan. Dia kata diberi rintangan satu. Tengok betul-betul mana rintangan satu. Okay, rintangan satu adalah... Sekejap, sabar. Okay, rintangan satu adalah 2 ohm. Lepas tu dia kata voltan dekat sini adalah 4 volt. Dia kata hitung berapa
R dekat sini. So, ikut korang nak buat macam mana. Dia ada banyak cara nak jawab kat sini, tapi ikut je rule. Trust the process. Gitu. Okay, Safia betul, Erina betul, Ayu betul, Arifah betul, Akif betul, Adina betul, Brian betul, Irfan betul, Farabi betul, Beatrice betul, iPhone. Tekan balik elok-elok kalkulator tu. Okey, Sarah betul, Kaisara betul, Farin betul, Alif betul. Cikgu bagi lagi um, 30 saat untuk kira. Rafiq betul, Yasa betul, Aisyah betul. Bagus anak-anak. Yang penting cuba. Salah tak ada masalah. Okey, V. Cubaan yang baik. Salah, tapi cubaan yang baik. Shan Muga betul. Aliza betul. Syaidah cek balik. Nurdini cek balik. iPhone cek balik. Okey, cikgu rasalah isunya adalah salah tempat atau salah susunan. Okey, jom kita tengok betul-betul. Soalan kata hitung rintangan R2. Okey, kat sini ada dua cara. Okey, cara satu, cara pertama adalah korang letakkan R2 dekat atas. Maksud cikgu macam ni. Contohlah, tulis dulu apa yang korang dah ada. Kat dalam exam, tulis dulu apa yang korang dah ada. Contoh, korang ada 16V dekat sini. Ini 4V. Jadi berapa bacaan voltan dekat R2? What is the value of voltage atau potential difference dekat R2? Okay. Isi dulu apa yang dah ada. Tak tahu pun penting tak penting. Tulis je benda yang confirm dah tahu. Okay, just in case. So, kita dah tahu dekat sini 12V. Okay, kat sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah formula yang sama. Tapi maklumat yang berbeza. Katakanlah, korang nak letak 12 sebagai V out kita. Maksudnya dekat sini korang letak 12. Okay, kalau dia 12, atas kena tulis apa? Kalaulah 12 di sini, atas nak tulis apa? R ke 2? Atas dia nak tulis R ke atau nombor 2? Okey, mestilah R atau R2 tak kisahlah. Maksudnya unknown lah, benda yang kita tak tahu. Okey, sebab 2 tu pasangannya dengan 4. Okey, so sekarang ni dekat bawah still total. Total dia adalah R tambah 2 sebab kita tak tahu R tu apa. Kali dengan 16. Daripada sini matematik lah. Okey, so 16R sama dengan ini bawa ke sana 12R tambah 24. So 24 sama dengan 16 bawa ke sana jadi 4R. So R adalah 4 ohm. Okey, yang 4 ni matematik je. Barisan ni kira matematik lah. Bukan 4, tak pandai pula sifir. Sorry, sabar. Janganlah tak percaya kat cikgu lepas ni. Satu ni je silap. Okey, 24 bahagi dengan 4 dapat 6 ohm. Ya, cikgu confident sangat. So 6 ohm anak-anak. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua sama je sebenarnya. Cuma kali ni korang jadikan 4 sebagai kita punya V out. Okey, so kalau 4 sebagai V out kita, siapa duduk atas? Nombor 2 ke huruf R? Nampak? Itu yang cikgu kata, pasangan. Tak payah hafal pun. Yang penting tahulah pasangan. So, 2 dekat atas. Kat bawah still R tambah 2. Sebab kita still tak tahu R tu berapa konon-kononnya. Kali dengan 16. So, 32 sama dengan 4R tambah 8. So, 8 bawa ke sana dapat 24 sama dengan 4R. So, samalah. Dapat juga R sama dengan 6 ohm. Itulah cerita dia.
Okey, kalau buat nisbah, tak, sebenarnya benda ni memang asas dia nisbah. Benda ni asas dia memang nisbah. Okey, cuma nisbah tu kadang-kadang ada certain situasi macam susah nak nampak, susah nak nisbahkan dia. So, mencabar sikit lah. Tapi benar, boleh je. Okey, nisbah pun tak salah juga. Okey, sebab asas benda ni adalah nisbah. Formula ni digunakan just in case tak nampak nisbah tu. Okey, so dengan itu, selesailah bahagian yang pertama ni iaitu kira-kira. Okey. Nanti korang dekat dalam soalan latihan tu kita akan datang balik kalau sempat dan kita try buat soalan kat situ lah. Okay, tapi buat masa ni kita move on dulu eh. So kita dah selesai bahagian yang pertama iaitu bahagian kira-kira. Okay, kira-kira settle. Okay, sekarang kita nak masuk dekat bahagian yang kedua, kenapa. Okay, kenapa tu maksudnya kita nak cerita pasal sistem litar transistor. Okay, so sekarang ni kita ada dua jenis litar yang utama lah. Ni yang paling utama. Okey, yang paling selalu keluar exam pun. Okey, so yang pertama adalah Swiss kawalan cahaya. Yang kedua adalah pengera kawalan suhu. Maksudnya satu tu dia sensitif kepada cahaya, satu lagi sensitif kepada haba. Light control dengan heat control. Okey, so sekarang ni kalau korang tengok semua antara dua ni nampak sebiji. Sama, beza dia adalah perintang tambahan dekat sini. Okey. Testing sikit dekat bawah ni apa namanya? Dekat nombor 1, apa nama benda ni? Perintang di sini, apa namanya? Okay, cuba-cuba. Singkatan pun boleh. Bagus. Perintang peka cahaya ataupun light dependent resistor. Bagus. Kawan dia yang seorang lagi ni dekat nombor 2. Okay, thermistor. TOR ya, ejaan dia. Thermistor, TOR. Okay, so anyway, macam tu lah walaupun sebutan dia begitu. Okay, so habislah dua jenis ni. Okay, nama dia adalah thermistor. Okay, so sekarang ni kita tengok. Okay, kita panggil dia perintang khas. Kenapa? Sebab dia berubah bila suhu berubah, dia berubah bila cahaya berubah. Okay, dekat sini korang hafal. Bila okay, jap, sorry. Bila korang tengok dekat sini, bila keadaan sekeliling terang, okey, rintangan akan rendah. Tapi bila gelap, rintangan tinggi. Kalau panas, rintangan rendah. Sejuk, rintangan tinggi. Okey, kadang-kadang orang susah nak hafal. Cikgu tak kisah apa cara korang nak hafal, asalkan pastikan hafal. Sebab ini sangat penting. Kan kita cakap tadi benda ni selalu keluar 4 markah kan? Ini biasanya poin pertama yang korang kena tulis. Okey. So, cara nak hafal. Biasanya cikgu hafal macam mana? Cara cikgu hafal adalah, nampak tak? Ini apa? Apa simbol ni? Ini menunjukkan dia suka ke dia tak suka? Simbol tu menunjukkan dia suka ke dia tak suka. And. Dia suka kan? So, bila dia suka. Okay, soalan. Korang, jujurlah. Jujur Kalaulah korang suka something, korang nak benda tu berlaku ke korang halang dia daripada berlaku? Korang rintangan korang tinggi ke rendah? Macam kalau korang suka benda tu, korang rintangan korang tinggi ke rendah? Kan? Sebab rintangan tu maksudnya halangan kan? So, kalau korang suka sangat, cannot resist, betul. So, kita punya rintangan akan jadi rendah. So, bayangkan kalau LDR ni dia suka cahaya. So, bila dia suka cahaya, kalau terang, dia macam, I like this. So, rintangan rendah lah. Ya, rintangan tu halangan. Alah, bahasa Melayu, rintangan dan halangan yang mendatang. Gitu. Okay, so bila keliling terang, okay, dia suka. So bila dia suka dia macam rintangan rendah. Tapi dia macam bila keliling dia macam gelap, dia macam tak nampak kan. Dia macam apa ni aku tak suka lah. So rintangan dia jadi tinggi. Sama juga dengan thermistor, dia suka haba. So bila panas dia macam this is hot, I like this. So dia kata bila panas dia suka, so rintangan dia rendah. Tapi bila sejuk dia macam okay, tak suka ni, tak suka. So rintangan jadi tinggi. Again, ada orang suka hafal direct. Okay, tapi ada orang perlukan cerita macam ni. So ikut korang nak hafal macam mana. Yang penting hafal tu tak salah. Okay, asalkan korang punya maklumat tak salah. Okay, so kesimpulannya, kalau perintah peka cahaya terang, rintangan rendah, resistance low. Bila surrounding is dark, resistance is high.
Okey, kalau dekat sini surrounding dia panas, resistance dia rendah. Kalau yang ni surrounding dia cool, resistance dia tinggi. Okey, had tu boleh kita move on. Okay, video ni ada ulangan tak? Recording nanti cikgu upload. Tengoklah. Tengok keadaannya macam mana. Kalau berjalan lancar semuanya, insyaAllah habis kelas cikgu upload. Okay, korang. Semua orang sila jawab soalan ini. Okay, setakat ni semua orang betul. Bagus. Semoga yang mencuba dapat A+ dekat dalam SPM sebenar nanti. Cikgu tak kata siapa yang betul, siapa yang mencuba. Yang penting cuba. Okay, so untuk soalan ni kita tengok. Ini namanya adalah termistor. So, bila termistor, dia macam ni lah. Kalau korang keliru, termistor bunyi dia macam termometer kan. So, termistor, so dia ada kaitan dengan suhu. So, bila suhu, jawapan dekat sini adalah B. Kenapa? Sebab bila panas, dia suka haba kan. So, dia macam, oh, saya suka ni. So, bila panas, rintangan dia akan berkurang. So, jawapan dia adalah B bola. Okay, macam itulah ceritanya. Alright, habis dekat situ. So, sekarang ni, kita tengok soalan seterusnya. Okay. Termistor temperature. Yes, termistor untuk temperature, perintah percaya untuk seorang lagi. Kenapa disalah? Sebab ini bukan pasal cahaya. Dia cakap pasal termistor. Okay, dia bukan tanya ini adalah perintah percaya. Tak, dia cakap ini termistor. Termistor detect haba. Okay, so D cakap pasal cahaya. Careless. Baca betul-betul ayat tu. Baca soalan tau. Jangan tengok gambar je. Kadang-kadang kita tak kenal pun gambar tu. Alright, kalau dia tanya untuk perintah pekercahaya ataupun light dependent resistor, jawapan dia adalah D. Itu betul. Kalau perintah pekercahaya. Okey, selesai. Sekarang, sebelum kita mulakan karangan 4 markah kita, okey, sekejap dua benda. Okey, sekejap ya. Ni lebih kurang lah berdasarkan yang kita belajar tadi. Okey. Lita ni tak lengkap tapi bayangkan sahaja. Katakanlah ini adalah 10V, ini adalah 8V. Berapa bacaan dekat sini? Ni recap balik just in case. Just in case macam kita dah tengok benda lain tiba tak ingat kan. Okay. So ini adalah 2V. Okay, bagus. So kalaulah dia tak cakap berapa tapi dia kata bacaan ni berkurang V dia. Apa jadi pada bacaan dekat sini? Kalau V dekat sini berkurang, apa jadi V dekat bawah? Kalau V dekat atas ni berkurang, apa jadi pada V dekat bawah? Okey, dia akan bertambah. Kenapa? Sebab logiknya adalah kalau dekat atas 8V, bawah 2V. Kan? Kalau dia kata berkurang, so 8 jadi katakanlah 6V. Bawah mestilah 4V sebab dia nak cover balik. Kan? Sebab bawah dah kurang, atas dah kurang, bawah kenalah bertambah. Nampak? So bila seorang kurang, seorang naik. Okey, itu dah settle. Sekarang, satu lagi, cuba bagi tahu cikgu apa formula untuk hukum Ohm. Hari tu kan belajar untuk amali mesti dengan hukum Ohm banyak kan? So, apakah formula yang memaki, what is the formula that represent Ohm's law? V sama dengan I R. Okay, V sama dengan I R kan? Okay, sekarang cikgu nak tanya. R dengan V ni, apa hubungan dia orang? Direct ke inversely proportional? Berkadar terus atau berkadar songsang? Cikgu nak V dengan R. Okey, cikgu nak V dengan R, apa hubungan dia? Berkadar terus ke songsang? Inverse ke direct? Okey, so V dan R dia adalah berkadar terus ya anak-anak. Dia berkadar terus ataupun directly proportional. Okey, V dengan R hubungan dia adalah directly proportional. Jadi, kalaulah R dia bertambah, the value of resistance increase, apa jadi dekat V? If R increase, apa jadi pada V? Okay, so kalau sebab dia directly proportional, okay, berkadar terus, bila R bertambah, V pun akan bertambah. So kalau R berkurang, V pun akan berkurang.
Benda ni kita nak pakai kejap lagi. So, kena clearkan benda ni. Okey, gitulah dia. So, sekarang selesai dua benda ni, marilah kita tengok dekat dalam lita ni. Okey, sekarang cuba korang tengok dekat sini ayat dia nampak banyak. Dalam exam, kalau korang perasan lah, skema jawapan dia tak adalah beria sampai macam ni. Okey, biasanya skema dia pendek je. Okey, ini adalah ayat buku teks. Jadi kita belajar lebih supaya kalau tak ingat pun, still ada banyak benda yang kita tahu. Okey, anyway, point dia adalah, jom kita tengok dekat sini. Okey, oh satu lagi lupa nak cakap. Sabar jap. Cikgu tak ingat satu lagi nak kena cakap sebelum kita start ni. Okey, cuba korang tengok graf ni. Okey, abaikan pasal amplifier arus. Just tengok graf ni dulu. Cuba tengok graf ni. Kalaulah IB arus tapak kosong, berapa IC? Kalau IB kosong, berapa IC? Daripada graf, kalau IB kosong, berapa IC? Okey, cikgu tahu nampak macam lompat-lompat. Tapi sebab macam kita nak cuba pendekkan cerita. Okey, so kalau IB kosong, IC berapa? IC pun kosong juga sebab kita tengah tengok dekat asalan ni lah kan. Okay, point dekat sini adalah asalkan IB kosong, confirm IC akan kosong juga. Okay, maksudnya untuk ada IC, IB kena ada. IC dengan IB tu apa? IC dengan IB tu adalah arus. Okay, dekat lita yang berbeza. Okay, so ingat tau, kalau IB kosong, IC pun kosong. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat sini. Alright. Dia macam benda-benda yang kita belajar tadi, kita kena ingat sekarang lah. Okay, kita try dulu dengan, kejap, kenapa dia dah lain? Oh, ni ha. Alright, kita tengok dekat sini dulu. First, katakanlah, okay, ini adalah light dependent resistor sebab kita pakai alat ni. Alat ni adalah LDR ataupun perintah peka cahaya. Okay, sekarang ni, cikgu nak kena padam-padam ni. Okay, jom kita buat persekitaran gelap dulu. Okay, assume surrounding is dark. Okay, korang, kalau persekitaran gelap, PPC suka ke tak? LDR suka ke tidak gelap ni? Tak suka kan? So, rintangan dia jadi apa? Apa jadi kalau gelap? Apa jadi pada rintangan perintah peka cahaya? What happened to the resistance of LDR? Okay, very good. Tinggilah sebab tadi awal-awal kita dah kata dia tak suka. So, rintangan perintah peka cahaya akan jadi tinggi. So, cikgu padam yang rendah ni lah. Hai. Okey, korang, kita baru je cakap tadi dekat dalam slide tambahan tiba-tiba yang cikgu cakap tu, bila according to Ohm's law, V equals to IR, kalaulah R punya value bertambah, apa jadi pada value V? Okey, sebab diadik proportional atau berkadar terus, ia pun bertambah juga. Jadi, ceritanya adalah apabila rintangan perintah peka cahaya tinggi, voltan perintah peka cahaya pun tinggi juga. Okey, bila dalam exam, korang jangan cakap voltan bertambah je sebab voltan ada banyak kat sini. Okey, semua ni ada voltan. So, voltan mana? Voltan perintah peka cahaya bertambah. Okey, voltage across LDR increase. Okey, so sekarang ni ini maklumat tambahan yang baru. Kejap lagi kita akan pusing-pusing dan repeat benda yang sama. Tapi buat masa ni benda barulah untuk korang. Okey, cerita dia macam ni tau. Transistor ni, okey, transistor ni korang bayangkan dia macam satu pintu masuk. Okey, pintu masuk yang mana kalau korang nak masuk, korang kena bayar duit. Okey, cikgu ulang. Transistor ni dia adalah pintu masuk atau jambatan yang mana kalau korang nak dia on, korang kena bayar duit. Duit korang kena lebih daripada dia punya minimum. Okey, contohlah. Katakanlah, okey, yang diperlukan adalah 5V. Contoh, voltan minimum yang diperlukan adalah 5V. Okey, katakanlah transistor ni untuk dia on, at least dia kena ada 5V. Tapi kita kata V untuk benda ni dah tinggi. Katakanlah 7V. So, analoginya adalah korang ada RM7. Harga nak masuk RM5. Cukup tak cukup duit?
Okay. So, 7 tu, 7 tu adalah voltan perintah pekercahaya. 5 tu adalah minimum untuk transistor on. Cikgu ulang. Minimum untuk transistor on adalah 5. Yang perintah pekercahaya ada ataupun LDR ada adalah 7. So, cukup untuk dia lalu. Jadi, dalam kes ni, VLDR, macam mana nak tahu minimum? Oh tak. Minimum tu kita tak perlu tahu. Sebab yang ini kita, macam mana nak cakap kan? Satu jenis transistor, dia ada value dia yang tetap. Okey, kalau dalam exam dia tak bagi tahu, kita tak perlu tahu. Kalau dalam exam dia tak bagi tahu, maksudnya kita tak perlu tahu pun. Okey? Alright. So, ini nombor-nombor ni cikgu reka je tau. Okey? So, sekarang ni VLDR kena melebihi, sudah melebihi lah. Okey? Sudah melebihi sebab dia 7. So, dia exceed. So, bila dia exceed, maksudnya IB akan mengalir. IB tu adalah arus di litar tapak ni. IB tu nama panjang dia adalah base current ataupun arus tapak. IB tu adalah base current ataupun arus tapak yang akan mengalir kalau transistor on. Okay, so sekarang ni kita dah cukup duit. So, transistor akan dihidupkan. Okay, sekarang ni kita belajar tadi arus tapak. Okay, arus tapak IB. Kalau IB kosong, IC berapa? Kalau IB kosong, IC berapa? Kita belajar kalau IB kosong, IC kosong juga. Tapi sekarang ni IB tak kosong. Nampak tak? IB akan mengalir. Maksudnya IB sekarang bukan kosong. Okay, IB sekarang bukan kosong. Jadi IC mengalir ke tak? Kalau IB kosong, IC kosong. Tapi IB tak kosong. So IC mengalir ke tidak? Okay, IC boleh mengalir. Alright, transistor can turn on. So, IC can flow. Macam itulah. So, sekarang ni IC dah mengalir. So, kalau IC dah mengalir, mentol menyala ke tak? Okay, so mentol akan menyala. Itulah dia. Salah. Will light up. Sorry. Macam itulah cerita dia. Jadi, poin dekat sini adalah, ini adalah dia punya penerangan. Okay, sekarang cikgu bagi 30 saat just untuk korang brain dulu. Okay, habis 30 saat, cikgu padam, kita start balik. Tapi korang kena fikir dulu. Okay, cikgu bagi 30 saat untuk fikir sekejap apa yang berlaku semasa persekitaran gelap. Lepas tu kita akan go through lagi sekali. Sebelum kita pergi dekat kawasan terang pula. Okay, dah. Habis dah 30 saat. Sekarang cikgu nak padam. Kita buat balik. Start balik So, IB tu adalah arus di litar tapak. IB adalah arus di litar tapak. IC dia macam ni. Ini Allah kan. Arus yang mengalir di sini nama dia IB. Arus yang mengalir di sini adalah IC. Okey, sekarang ni kita tengok dalam graf yang awal-awal tadi tu. Kenapa graf cikgu macam ni? Okey, IB, IC. Okey. Kalau IB sama dengan kosong, IC apa? Kalau IB sama dengan kosong, IC? Okay.
So, korang kena faham konsep ni. Kalau IB kosong, IC kosong, transistor pun tak on. IB kosong, IC kosong, transistor tak on. Cikgu ulang lagi sekali Kalau IB kosong, IC kosong, transistor tak on. Sebab transistor tu on, dia bergantung pada IB. So kalau ada IB, transistor akan on, IC akan mengalir. Okay, dia terbalik je. Kalau IB kosong, IC kosong, transistor off. Okay, kalau IB bukan kosong, transistor akan on, IC akan mengalir. Okay, so sekarang ni, jom kita tengok persekitaran dia. Kalaulah persekitaran dia, tadi kita buat apa gelap? Sekarang masih buat gelap dululah. Okay, kita buat gelap dulu. Persekitaran adalah gelap. Surrounding is dark. So, what will happen to the resistance of LDR? Apa jadi kepada rintangan perintang peka cahaya kalau gelap? Okay, disebabkan gelap, rintangan dia tinggi sebab dia tidak suka. Okay, sekarang dia tak suka. R dia tinggilah. So, kita tengah cakap pasal R PPC. Kan, rintangan PPC. Jadi, V yang kita tengah cakap adalah VPPC. Tadi ada yang tanya, VPPC tu apa? Dia adalah voltan. Tapi voltan di PPC tu, maksudnya voltan di sinilah. Voltan dekat perintang peka cahaya. So, kalaulah R bertambah, apa jadi pada V? When the value of resistance increase, what happen to the voltage? Okay, voltage pun akan increase juga. Okay. So, sekarang ni voltage, bila dia bertambah, biasanya penerangannya adalah kita assume dia melebihi lah. Okay. Apa beza PPC dengan LDR? Tak ada. Dia bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Oh, patutlah dekat sini ada yang LDR. Okay, tak. Dia PPC tu perintang peka cahaya. LDR tu light dependent resistor. So, benda yang sama. Cuma BMBI. Okay. So, VLDR melebihi ke tak melebihi? Okay, bila dia tinggi, kita assume dia melebihi ke tidak? Exceed or does not exceed? Okay, kita assume dia melebihi. So, sekarang ni, bila dia melebihi, maksudnya IB mengalir ke tak mengalir? Okay, IB akan mengalir. IB can flow. Okay, so bila IB can flow, transistor hidup tak hidup? Maksudnya IB sekarang bukan kosong tau. So, transistor hidup ke tak hidup? Turn on ke cannot turn on? Okay, transistor akan dihidupkan. Transistor can turn on. So, IC menyala tak menyala? IC mengalir tak mengalir? Sorry. Okay, flow cannot flow? Okay, flow lah kan. Boleh mengalir. Alright, can flow. Jadi, mentol akan menyala. Okay, dia memang nampak banyak. Okay, siapa-siapa yang macam tak apa nak faham ni, apa yang macam, yelah baru-baru nak tengok benda ni kan, memang nampak macam banyak. Tapi tenang-tenang lah. Okay, habis kelas nanti tengok balik. Okay, alright. So, sekarang ni itulah cerita dia. Dalam exam boleh ke tulis? Sepatutnya boleh sebab dia adalah something yang orang kata general. Macam semua orang tahu kalau kita tulis LDR tu adalah light dependent resistor, perintah peka cahaya. Macam tu. Okay. Alright, so itulah dia ceritanya. So, habis dekat sini. Transistor, okay, kejap nak tanya. Ini transistor apa? NPN ke PNP? NPN ke PNP? Okay, tak tahu teka. Tak tahu teka sebab dalam exam kena jawab kan? Okay, tak tahu teka. NPN ke PNP? Okay, ni adalah NPN sebab anak panah dia keluar. Kalau anak panah dia macam ni, keluar daripada belatan, dia adalah NPN. Kalau anak panah dia ke dalam, maksudnya terbaliklah kan? Itu adalah PNP. So, keluar NPN, masuk PNP. Okay, siapa yang tengok video cikgu ke join kelas cikgu tahulah NPN tu nak pergi mana? NPN sebab dia nak keluar kan. So, mak dia tanya, nak pergi mana? NPN. Okay. Dari segi kegunaan tak ada beza. Dia just nak bagi tahu arah. Okay. Dia just nak bagi tahu arah. Okay, dia tak ada beza dari kegunaan. Kegunaan dia sama je, cuma arah lah. Maksudnya kalau lah NPN macam ni, positif kena dekat sini.
Okey, kalau terbalik, kena terbalik. Tapi yang itu nanti kita akan tengok dekat soalan ubah suai. Okey, buat masa ni hold dulu. Padam jap. Jom, kita tukar situasi kejap. Kita buat kalaulah dia dalam keadaan terang pula. Jom. Persekitaran adalah terang. Katakan. Katakan persekitaran adalah terang. Okey. Sebab itulah skrip ni korang just hafal satu, satu lagi tu just terbalikkan. So persekitaran terang, apa jadi? Dia suka kan? So rintangan PPC akan what happened to the resistance of the LDR? Okay, so rintangan PPC akan rendah. Kenapa? Sebab dia suka kan? Okay, dia suka terang. Okay, it's low. So kalau low, R kurang, apa jadi pada V? Kalau R kurang, apa jadi pada V? V akan berkurang. Kan? Dia akan berkurang. So, bila value dia kecil, okay, value dia kecil, maksudnya duit dia dah tak banyak lah. Okay, jadi melebihi ke tak melebihi volta minimum? Exceed or does not exceed? Okay, so dah sikit kan? Tak melebihi lah. So, does not exceed. So, bila does not exceed, maksudnya IB mengalir tak mengalir ni? Can flow or cannot flow? Cannot flow. Dah IB kosong, transistor? Kalau dah IB kosong, tadi kita cakap transistor? Tidak hidup. Cannot. Dah tu IC, apa jadi ke IC? Sebab transistor dah off, IC tidak mengalir. Cannot flow. So dah cannot flow, mentol tak menyala lah. Okay, macam itulah ceritanya. So kesimpulan dekat sini, dia nampak macam wah banyaknya ayat. Betul. Tapi cuba macam fahamkan logik dia, step by step dia. Okay, dia ada proses dia, fahamkan satu-satu proses dia, dia jadi senang lah. Okay, macam itulah ceritanya. Sebab dia berkait. Satu akan jadi dua, dua akan jadi tiga, tiga akan jadi empat. Fahamkan cerita. Gitu. Alright, ini adalah cerita perintah peka cahaya dalam suis kawalan cahaya. Light dependent resistor in a light control switch. Okay, ya, dia opposite je. Okay, sekarang cikgu nak padam. Okay, cikgu padam. Kita pergi tengok cerita pasal yang satu lagi iaitu, okay, kita tengok yang ni pula. Alright. So dalam kes ni, termistor dalam suis kawalan suhu. Okay, termistor dalam suis kawalan suhu. Ataupun temperature control switch. Okay, sekarang ni jom kita tengok persekitaran. Okay, kita tengok persekitaran. Sekejap Okay, katakanlah cerita dia sama je. Cuma kita tukar situasi sikit. Sekarang kita cakap persekitaran kita adalah panas. Okay, dia suka tak suka ni? Panas dia suka kan? So, apa jadi pada rintangan dia? Dia suka kan? Tadi kita cakap kalau dia suka, dia tak resist. So, bila dia tak resist, so rintangan dia jadi rendah. Okay. V sama dengan IR. Kalaulah rintangan rendah, apa jadi pada V? By the way, ada 2-3 orang yang tanya, cikgu bukan ke I dengan R tu terbalik? Betul lah, tapi sekarang ni dia macam ni tau. Bila korang nak discuss something, fokus pada benda yang korang nak discuss je. Maksud cikgu macam ni. Kalau kita tengah cakap pasal V dengan IR, kita nak tengok hubungan V dengan R, kita tengok V dengan R je. Jangan tengok I tu. Okay, sebab diorang dah balance macam V dengan R je yang kita tengok berkaitan dia sekarang. Okay, bila V dengan R, seorang naik, seorang turun, kita assume satu lagi tu maybe constant. Satu lagi tu adalah constant. Bila kita tengok satu equation, okay, kalau kita tengah compare dua benda, yang satu lagi tu kita assume sebagai constant. Sebab kalau tak, macam mana nak tengok relationship? Seorang naik, seorang turun, seorang lagi, semua akan effect. Jadi, bila kita nak tengok satu equation, nak bandingkan dua benda itu sahaja. Yang satu lagi kita assume sebagai constant. Okay, so berbalik kepada cerita tadi.
kalaulah rintangan termistor tu rendah, apa yang berlaku adalah V dia akan berkurang. Tapi nampak tak? Kita cakap VT yang berkurang. VT tu kalau ayat panjang dia, korang akan kata voltan termistor. Okey, voltan termistor berkurang. Okey, sekarang cuba bagi tahu cikgu, voltan termistor. Okey, voltan termistor, termistor duduk atas ke bawah? Termistor duduk atas ke bawah? Termistor dalam gambar tu letak atas ke kat bawah? Dekat atas kan? So sekarang ni korang kena faham V ini yang berkurang. Nampak? Dia ada extra point. V ni yang berkurang. Kalau kita nak cakap pasal transistor ni, on off dia, kita kena cakap pasal yang duduk bawah. Okey, sekali lagi, V dekat atas ni berkurang. Tadi kita belajar, kalaulah satu V kurang, V satu lagi jadi apa? V dekat sini jadi apa? V dekat atas ni berkurang, apa jadi pada V seorang lagi? What happen to the other voltage? Dia akan increase kan? So, nampak? Bila VT tadi, kita dah cakap, oh VT dia berkurang. Okay, VT dia berkurang. So, VR akan bertambah. Sebab itulah penting untuk korang jangan cakap voltan je. Kena cakap voltan siapa. So, ayat dia, apabila rintangan termistor rendah, voltan termistor berkurang. When the resistance of thermistor is low, voltage of the thermistor also decrease. So, bila voltage thermistor, jap, sabar. Decrease kan? Salah. Sorry. Bila voltage dia decrease, voltage R akan bertambah. Kan? Sebab seorang turun, seorang naik. Bila dia decrease, ni akan increase. Sekarang daripada point 3 sampai 6, ayat dia sebiji macam tadi. Sekarang voltan kat bawah dah tinggi. So, melebihi ke tak melebihi? Exceed or does not exceed? Okay. So, VR dah melebihi kan? So, bila dia kata VR bertambah, maksudnya V dekat bawah ni dah tinggi lah. Bila tinggi, maksudnya value dia banyak. Dia ada banyak duit. So, dia melebihi voltan minimum, exceed. Okay? Tak, dia macam ni tau. Kalau korang nak cakap exceed tak exceed tu, korang tengok yang bawah. Exceed tak exceed, korang tengok kat bawah. Habis tu kenapa kita cakap pasal atas? Sebab thermistor tengah duduk atas. Okay, tak apa. Kita habiskan dulu. Sekejap lagi kita repeat lagi sekali. Okay, so VR melebihi voltan minimum. So, bila dia melebihi, apa jadi pada IB? Apa jadi pada IB? Mengalir tak mengalir? Okay, sebab melebihi kan? So, bila melebihi, akan mengalir lah. Can flow. Okay, can flow. Jadi, kalau gitu, transistor bagaimana? Apa yang berlaku kepada transistor? Transistor akan dihidupkan. Okey, sebab dia mengalir kan. Kita cakap pasangannya adalah kalau ada IB, ada IC, ada transistor. Tiga tu geng. IB ada, IC akan ada, transistor akan on. So, transistor akan dihidupkan jadi IC boleh mengalir. IC can flow in the collector circuit. Jadi, mentol akan menyala. Okey, gitulah dia. Itulah sebabnya bila persekitaran panas, mentol akan menyala. Okey, fikir dulu 30 saat. Kejap lagi kita padam ni dan buat balik yang ni. Lepas tu kita pergi situasi lagi satu. Dia makin banyak kita repeat, dia makin faham. Okey, so brain dulu 1 sampai 6.
baca je dulu. Try untuk fahamkan setiap sentence. Lepas ni kita padam dan repeat balik semua. Kita repeat balik poin 1 sampai 6. Okey, dah habis 30 saat. Padam Kita start balik tau. Okey, semua orang sabar. Bertenang dulu. Dia bila serabut-serabut benda tak jadi. Okey, tenang dulu. Dah. Okey, start. Persekitaran panas. Surrounding is hot. Okay, when the surrounding is hot, what happened to the resistance of thermistor? Kalau panas, apa jadi pada rintangan thermistor? Panas ni, panas. Dia suka panas. So, apa jadi pada rintangan dia? IC dengan IB boleh tulis sebab dia adalah ringkasan yang memang semua orang kenal. Okay, IB dengan IC boleh tulis sebab dia adalah ringkasan yang orang kenal. Okay? Dalam exam kena tulis semua tu ke? Tidak. Sebab dalam exam, dia nak 4 markah je. Ni dah lebih daripada 4 markah. Okay, tapi fahamkan dulu cerita dia. Okay, sebab kita faham cerita dia, exam nanti senang nak tulis. Okay, so rintangan thermistor akan rendah sebab dia suka kan? Alright, so sekarang ni, kalau rintangan thermistor rendah, apa jadi pada voltan thermistor? What happened to the voltage of the thermistor? V equals to IR. Kalau R berkurang, apa jadi pada V? Mestilah berkurang juga. Okay. So sekarang ni, VT berkurang. Kita tahu VT berkurang lah. Tapi VT tu, thermistor duduk mana? Atas ke bawah? Okay. So voltan yang berkurang tu voltan atas ke voltan bawah? Voltan yang berkurang sekarang ni dalam cerita ni, voltan mana yang berkurang? Voltan atas ke voltan bawah? Voltan atas yang berkurang kan? Jadi voltan bawah iaitu VR akan okay. So kalau dah satu kurang, satu lagi bertambah lah kan ceritanya. Meningkat. Okay, settle. So sekarang ni, meningkat, meningkat, meningkat sampailah tahap di mana VR buat apa? Melebihi ke tak melebihi? Dia dah banyak dah ni. So melebihi ke tidak? Exceed or does not exceed? Okay. So dia macam kita guna logiknya, oh dia banyak sangat ni, dia lebih pula. So bila dia lebih, dia exceed lah. Macam tu. Dia exceed the minimum voltage. So bila dia exceed minimum voltage, apa jadi pada IB? IB can flow or cannot flow? Boleh mengalir atau tidak? Ya atau tak? IB. Okay, so IB akan mengalir. So kita belajar tadi, IB gang dengan IC dengan transistor. Kalau ada IB mengalir, base current mengalir, can flow, apa jadi pada transistor? Okay, akan dihidupkan. Sebab IB gang kan dengan IC dan transistor. So IC boleh ke tidak mengalir? Okay, boleh mengalir. Can flow. So endingnya mentol akan light up. Sekejap, sabar. Cikgu salah terbalik. Terbalik. Sorry. Menyala. Yeay. Macam itulah ceritanya. Okay. Selesai. B dengan E. Okay. C, B dengan E. C tu collector, B tu base, E tu emitter. Dia adalah terminal dalam transistor. Transistor kalau korang tengok dia ada 3 kaki kan. Masuk tengah dengan sini. So C, B, E tu base, collector dengan emitter. Okay, even bahasa Melayu pun still guna C, B dengan E. Cuma pengumpul, tapak dan juga pengeluar. Tengok dalam, nanti check dalam teks kalau tak hantar lagi. Tapi itu maksud dia. Okay, so kalau C tu pengumpul, jadi IC tu arus pengumpul lah.
C tu collector. So IC tu adalah collector current. Macam tu. Okay. So kalau dekat sini, dalam kes ni mentor menyala. Okay. Tapi kalau dia letak tiba-tiba alarm ke. So alarm dia akan berbunyi lah. Dia depends ikut situasi. Suka hati dia lah. Mungkin dia kata, oh kalau panas dia nak lampu menyala. Dan letaklah mentol. Okay. Kalau dia nak, bila dia kata panas, tiba-tiba dia nak alarm berbunyi. Letaklah buzzer. Macam tu. Okay. Depends kepada soalan. Okey, sekarang kita padam. Banyak kan? Tak apalah. Nak belajar kena sabar. Okey, jom kita tukar. Kita buat persekitaran sejuk. Okey, ada 4 orang setakat ni yang tanya apa jadi kalau thermistor tukar tempat. Yang tu kita kena hold dulu. Kejap lagi kita datang balik. Okey. So sekarang ni kita tengok dekat sini. Kita tukar situasi. Okey, sekarang sejuk pula. Just minute. Tapi buku teks. Okey, so sekarang ni persekitaran sejuk. Okay, so kalau sejuk, apa jadi pada rintangan thermistor? What happened to the resistance of thermistor? Okay, so kita tahu thermistor sebab sejuk dia tak suka kan? So rintangan dia akan jadi tinggi. Resistance of thermistor will be high. Jadi apa jadi pada VT? Apa jadi pada voltan thermistor? Okay, sebab bila R tinggi, V tinggi. So dia macam nampak tak? Dia ulang benda yang sama. Ulang benda yang sama tapi kena faham lah. Sebab kalau tak faham, korang akan hafal. So bila kita faham apa yang berlaku, kita nampak oh dia ni ada pattern. So cakap je lah benda yang kita tahu. V tambah, R tambah, V tambah. So V yang bertambah adalah V di atas. Kan? Tapi sekarang kita tak nak cakap pasal atas. Sebab yang control transistor tu yang di bawah. Jadi V di atas memang bertambah. Sure, biarlah dia. Pentingnya sekarang adalah VR. So VR apa? VR yang di bawah ni apa jadi kat dia? Okay. Kalau yang atas tu bertambah, yang bawah akan berkurang. Sebab dia kan compensate to each other. Seorang naik, seorang turun. Okay. So, bawah berkurang. So, kalaulah dia berkurang, dia sikit. So, korang rasa logiknya dia sikit je ni. So, lebih ke tak lebih minimum? Okay. So, dia tidak melebihi lah sebab dah ada sikit. Okay, dah sikit nak lebih apanya tak cukup lah. Okay, does not exceed. So, bila tak exceed, apa jadi pada IB? What happened to the base current? Okay, tidak mengalir. Cannot flow. So, bila cannot flow, transistor? Transistor tak hidup. Kalau transistor tak hidup, IC? Ha. So, lampu tidak menyala juga. Macam tu je lah cerita dia. Right, so point dia adalah, dia benda yang sama je, cuma korang kena fahamkan cerita. So, ada yang tanya, semua ni ke kena ingat? Dia macam, okay, untuk exam, kalau korang tengok skema jawapan, tak adalah sampai macam ni. Tapi bila korang faham story dia, benda tu jadi lebih senang. Okay, dia make sense. Okay, ada kawan kita buat kesimpulan kat sini. So, kalau kita nak dia ni menyala, maksudnya yang bawah ni kena tinggi. Betul. Okay, kalau kita nak mentol ni menyala, yang bawah ni kena tinggi. Maksudnya voltan dekat bawah kena tinggi baru boleh mentol tu menyala. Tak kisahlah siapa pun, apa pun keadaan, voltan bawah tinggi, mentol akan menyala. Betul. Okay, daripada tadi, kita dah belajar bahawa kalau gelap, lampu menyala ke tak menyala? Tadi kita belajar dekat Lita ni, kalau gelap, lampu menyala ke tak menyala? Okay. Kalau gelap, kita belajar lampu.
menyala. Lepas tu terang, tak menyala. Lepas tu kita belajar kalau panas, menyala ke tak menyala tadi? Kalau panas, menyala ke tak? Panas menyala, tapi kalau sejuk tak menyala kan? Okay. Kadang-kadang pelajar hafal macam tu. Jangan. Penat belajar tadi kan, tiba-tiba cakap jangan hafal macam tu. Kenapa? Sebab dalam exam, dia boleh tukar situasi. Inilah yang kawan kita tanya. Kawan kita tanya, cikgu, kalaulah tiba-tiba, kalaulah tiba-tiba soalan cakap macam ni. Sekejap Soalan kata, tiba-tiba soalan tukar kedudukan. Okay, sekarang termister kat mana korang? Sekarang termister kat mana? Okay, termister tertiba kat bawah pula kan? Okay, so sekarang ceritanya macam ni. Katakanlah, jom kita buat ayat. Okay, cikgu tulis dulu Tadi cerita sebelum ni, waktu termister dekat atas. Waktu termister dekat atas, dia akan menyala waktu panas ke sejuk? Kalau termister dia dekat atas, dia menyala waktu dia panas ke waktu dia sejuk? Dia menyala waktu dia panas. Itu yang kita baru belajar tadi. So sekarang kita tengok. Kita dah tukar kedudukan termister kat bawah pula. Okay, benda boleh jadi. Dia boleh tanya. Okay, so sekarang ni, katakanlah panas. Cerita dia hampir sama. Apa jadi pada rintangan termister kalau panas? Okay. Kalau panas, rintangan termister akan jadi rendah. Resistance of termister will be low. So, if the termister punya resistance is low, apa jadi pada voltage of termister? Kurang juga. Okay. Dalam poin kedua dah tak penting untuk kita sekarang. Kenapa? Sebab yang penting adalah yang di bawah. Yang penting adalah di bawah. So, kalau korang nak cakap pasal apabila VT berkurang, VR bertambah, nak cakap pun boleh juga. Tapi tak penting. Poin ini dah tak penting. Kenapa? Sebab kita nak cakap fokus kita adalah yang berada di bawah. Okay, fokus kita adalah yang berada di bawah. So, kalau nak cut off ni terus pun boleh. Tak ada masalah. Sebab VT kita dah kat bawah. So, VT sekarang, dia dekat bawah kan? Apa jadi dekat VT dia berkurang. So, kalau dia berkurang, maksudnya VT kat sini, V kat sini dah kurang. Lebih ke tak lebih? Minimum voltage. Exceed or does not exceed? Voltage dia sekarang ni dah kurang. So, dia does not exceed. Tidak melebihi. So, kalau does not exceed, IB mengalir ke tak? Can or cannot flow? Tak mengalir. Transistor? What happened to the transistor then? Transistor tak hidup. IC? Okay. IC tak mengalir. So, kalau IC tak mengalir, mentol? Ah. Oh yes, sorry. Ada kawan yang cakap VR tu VT ke? Betul. Sebab kita tengah cakap pasal yang duduk bawah. Sorry, dekat sini adalah VT lah kan? Sebab dia dekat bawah. Kita tengah cakap dia dekat bawah. Okay. So dalam kes ni mentol tidak menyala. So nampak tak? Bandingkan dengan apa yang kita baru cakap tadi. Tadi kita belajar, kemarin lagi belajar bahawa kalau termister duduk atas, dia menyala waktu panas. So sekarang ni tiba-tiba dia akan menyala waktu sejuk. Dalam situasi ni, dia panas, dia tak menyala. So, maksudnya bila termister duduk bawah, cikgu tulis. So, termister kat bawah, dia menyala tapi dia akan menyala waktu sejuk.
Sebab tu tak boleh, korang tak boleh hafal. Oh kalau panas confirm menyala. Tak boleh. Boleh je dia tukar situasi. Tiba-tiba dia letak thermistor kat bawah. Faham tak? Okay, so point dia kat sini adalah ada kawan kita tadi tanya apa jadi kalau kita tukar kedudukan thermistor. Inilah masalahnya. Inilah yang berlaku. Okay, dia akan tukar situasi. Boleh tak ni? Okey tak? Sekarang ni macam mana kita? Brain kita macam mana? 1 sampai 8. 1 tak okey, 8 okey. Brain kita kat mana? Brain kita sekarang dekat mana? 1 sampai 8. 1 tak okey, 8 okey. Brain kita kat mana? Okey, berapa-berapa pun um, kita kenalah teruskan. Okey, berapa-berapa pun kita kenalah teruskan. Ya anak-anak? Kalau jenis transistor tukar, bateri kena tukar. Bateri kena tukar. Bateri kena terbalik. Kalau jenis transistor terbalik, bateri kena terbalik. Dia tak ada masalah pun. Cuma kena tukar bateri. Contohlah, ni NPN kan. Kita tukar jadi PNP. So, positif kita kat sini. Okay, supaya arus boleh mengalir macam ni. Kalau PPC ubah tempat sama macam thermistor. Yes, betul. Okay, so sekarang ni rasa macam banyak dah kan benda nak kena hafal. So, sekarang cikgu nak bagi tips. Macam mana nak hafal kedudukan ataupun hasil transistor. Maksudnya macam mana nak hafal kedudukan. So ini adalah tips cara untuk hafal thermistor dan juga PPC punya kedudukan. So hafal PUBG. Tapi kali ni kita tukar PABG. Okay, PABG. Okay. So P tu maksudnya ni tips nak hafal tau. Okay. Sekejap. Okay, so ni nak hafal. P tu maksudnya panas. Sekejap, sabar. Mana pen cikgu? Okay, P ni maksudnya panas. A tu maksudnya atas. B tu maksudnya bawah. G tu maksudnya gelap. Okay, G tu maksudnya gelap. Sabar kejap, sorry. Ni bawah. Ni adalah gelap. Okay, apa maksud semua ni? Okay, maksudnya macam ni. Ceritanya adalah sekarang, kalaulah korang nak thermistor on waktu panas, pastikan thermistor duduk atas. Kalau nak thermistor on waktu panas, letaklah thermistor tu di atas. Itu maksudnya panas atas. Okay. Tapi kalau korang nak thermistor tu on waktu gelap, thermistor pula, sorry, mentol. Mentol on waktu gelap, letaklah perintah pekercahaya sebab dia yang detect lampu, letaklah dia dekat bawah. So, bila kita letak dia dekat bawah, dia akan on waktu gelap. Okay. Sekarang cikgu nak tanya. Kalaulah kita nak letak thermistor, tapi kita nak dia on waktu sejuk. Kita nak letak thermistor, tapi kita nak dia on waktu sejuk. Letak atas ke bawah? Kita nak thermistor punya litar on waktu sejuk. So, letak atas ke bawah? Letak bawah lah sebab panas yang atas. Okay. So, benda ni akan membantu dalam situasi bukan esei. Sebab kalau esei, korang memang kena hafal sesuatu. Kena fahamkan kan? Tapi kalau soalan yang keluar adalah soalan objektif. Okay, kalau soalan yang keluar adalah soalan objektif, benda ni akan membantu sebab dia akan tolong korang bagi jawapan dengan cepat. Contohlah. Sini. Cuba fikir sekejap apakah jawapan yang sesuai untuk soalan ini. Macam-macam jawapan ada. Tak apalah jawab dulu. Cikgu tak cakap betul, cikgu tak cakap salah. Sebab setakat ni ada yang dah jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Good job everyone. Yang penting cuba. Cikgu highlightkan apa yang korang kena perhatikan just in case tak perasan lah. Just in case.
Hmm. Dah, habis dah eh. Semua orang final answer tu. Terpaling final lah tu. Dah eh. Okay. Ceritanya adalah PUBG. Panas atas, bawah gelap. Tapi kita nak cakap pasal cahaya. So abaikan yang pasal ni lah. Kita akan tengok yang ni. Kalau kita nak on waktu gelap, kita letak dia dekat bawah. Kalau kita nak dia on waktu gelap, kita letak dia dekat bawah. Tapi kat sini dia dekat atas. So dia on bila? Kalau kita nak dia on waktu gelap, kita letak dia dekat bawah. Tapi sekarang, kita letak dia dekat atas. Bila dia on? Ha, dia akan on pada waktu cerah. Okay, macam tu lah. Itu maksud dia. Alright, macam tu lah ceritanya. Okay, habis kat sini. So, um, sekejap eh. Ada orang nak tengok benda ni sekejap. Cepat, siapa yang perlu screenshot, screenshot jap. Okay, dah eh. Okay. So, sekarang kita tengok satu lagi soalan yang berkaitan. Sekejap ya. Haba pula lah. Ha, ini. Dalam soalan ni dia cakap kita ada penggera kebakaran yang mana rintangan kita nak dia berbunyi bila ada kebakaran. Jadi yang mana satu jawapan dia? Kita nak dia menyala bila ada kebakaran. Okay. So, kalau kebakaran maksudnya cakap pasal suhu ke cakap pasal cahaya? Kalau kebakaran cakap pasal suhu ke cakap pasal cahaya? Temperature or light? Temperature lah kan? So, kita tengok yang ni. Jangan tengok yang ni. So, kita tengok temperature. Kalau kita nak dia on waktu panas, kita letak dia dekat atas. Kalau kita nak on dia waktu sejuk, kita letak dekat bawah. So, sekarang, kita nak letak atas ke bawah? Yes, kita akan letak dekat atas. So, jawapan dia adalah A. Kenapa bukan D? Sebab walaupun dia letak ke atas, tapi kita perlukan perintah dekat sini. Okey, pasangan dia dekat sini adalah perintah. So, jawapan dia adalah A ayam. Macam itulah ceritanya. Okey, dah. Habis. Sekarang, kenapa tak B? Tak bolehlah B pula. Sebab kalau dekat B tu, tak, dia macam ni. Benda tu, dia tak boleh dekat dalam litar IC. Ni IC, kita tak nak dia dekat dalam IC. Kita nak dia di sini. Kita nak dia di sini. Okey, bukan dekat dalam sini. Okey. Kalau C tu untuk sejuk, betul. C tu untuk kalau dia on waktu dia sejuk. Yes, dia boleh je tanya. So, baca betul-betul. Bukan D sebab kalau letak thermistor kat sini, kita kena letak perintah lagi satu kat sini. Benda yang kita nak dia menyala tu, dia kena duduk dekat sini. Okay, so um, sekarang, sekejap kita move on dulu. Siapa-siapa ada soalan tanya dulu. Yang mana cikgu rasa macam kejap lagi sesuai untuk cikgu jawab dulu Okay, so sekarang kita dah selesai. Sikit lagi korang, sikit lagi. So kita dah selesai kenapa? Kita dah selesai kira-kira. Sekarang ni technically kita macam dah boleh masuk dekat bahagian ubah suai.
Okey, kita dah boleh masuk bahagian ubah suai. Okey, cikgu just nak tengok lah. Katakanlah ni brain kita. Okey, ni brain kita. Brain kita katakanlah kapasiti dia adalah kapasiti kita adalah 7. 7 tu penuh lah. Kat mana kita sekarang? 7 tu penuh tak boleh masuk dah. Tapi kat mana kita sekarang? Kosong tu, wah, my brain is empty. 7 tu dah penuh tak boleh masuk. So, brain kita kat mana sekarang? Ke dah melimpah ruah? Ke dah exit? Okay. Exit tak exit, kita still nak move on. Cikgu nak tanya je. Okay. Kalau ada ruang lagi tu baguslah. Kalau tak ada ruang tu, tak apalah, tarik nafas mungkin boleh dapat lebih banyak ruang. Okay. So, kita masuk dekat bahagian ubah suai pula. Okay, cakap pasal soalan ubah suai. Kejap cikgu tengah tengok soalan ni. By the way, dokumen yang cikgu bagi dekat dalam grup tu, nanti cikgu hantar skema dia. Korang jangan risau. Okay, nanti cikgu hantar skema dia. Korang try buat dulu, lepas tu nanti tengok skema. Tapi buat masa ni kita tengok soalan ni sekejap. Sebab dia dah ada dalam slide. Okay, kita ada W, X, Y dan Z. Cuba korang pilih sekejap. Tengok dulu, baca soalan betul-betul. Okay, ni dah bahagian terakhir dah ni. Ni bahagian terakhir dah ni. Okay, tengok dulu betul-betul. Lepas tu cuba buat pilihan. Tak tahu teka. Kalau exam kena jawab kan, tak boleh tinggal kosong. So, korang nak jawab apa? Grup cikgu bahan fizik SPM. Yes, yes, yes. Bahan fizik SPM tu. Nah, just in case lah kan sementara korang berfikir tu. Cikgu share benda ni sekejap. Tadi ada pelajar yang tanya pasal terminal dalam soalan SBP. Kaisara ya. Cuba rearrange ayat tu balik. Cikgu macam faham tak faham je ni. Kaisara tengah tanya soalan modifikasi transistor. Tapi yang SBP punya. Oh, soalan objektif. Lah. Okey, tak apa. Nanti cikgu tengok soalan objektif tu. Kalau kita tak sempat settle sini, cikgu akan hantar kat dalam grup. Okey, cikgu cari soalan transistor. SBP kan? 2023 kan? Oh, 2022. Okey, okey, okey. Sure, sure, sure. Alright, so nak pilih dulu. W, X, Y, Z. Tak tahu teka. Okey. Kita tengok mana yang kita dah tahu berdasarkan hari ni dulu. Kita tengok yang mana kita dah tahu berdasarkan hari ni dulu. Pertama sekali adalah kedudukan perintang peka cahaya atau position of LDR. Dalam soalan, dia nak kita on waktu gelap. So, panas atas, bawah gelap. Jadi, kita nak letak dekat atas ke dekat bawah? Nampak? So, confirm yang ni dah salah. Confirm yang ni dah salah. Okay. So, sekarang ni, kita tengok pasal penyambungan bateri. Okay, korang cuba tengok transistor ni. Ni NPN ke PNP? NPN atau PNP? Okay, cikgu bagi korang tips tau. Macam mana nak tahu pemilihan kedudukan bateri macam mana. Okay, tengok Ini tips sahaja tau. Dalam kehidupan sebenar bukanlah sebegitu rupa. Tapi ni tips sahaja Kalaulah dia macam ni, sambungkan anak panah dia begini. Anak panah dia akan jadi macam ni kan? Okay. Ni bateri korang. Positif, negatif. So nampak tak? Anak panah dia tak clash langsung. Anak panah dia tidak ada halangan, tak bertembung. Tapi cuba tengok kat sini. Ni positif, ni negatif. Anak panah dia sepatutnya macam ni. Tapi bateri ni datang macam bertembung. So tak boleh. Faham? So maksudnya anak panah tu dia kena pastikan arah dia sama dengan arah yang kita lukis kat sini.
Ni positif, so arus datang daripada positif kan. Anak panah tu pastikan dia sama. Okay. Kalau dalam gambar ni, okay, kalau tengok dalam gambar ni positif kan. So positif. Nampak? Dekat sini anak panah dia bertembung. So dah tak boleh lalu. Bayangkan macam tu. So ni dah salah. Okay, macam itulah cerita dia. Okay, sekarang kita akan terus tengok dekat dia punya, okay, yang maksudnya kat sini walaupun kita tak tahu, okay, walaupun kita tak tahu apa reason ni semua, kita dah tahu jawapan dia mestilah why. Okay, parallel dengan series important. Ya, important sebab nampak soalan ketiga dia, point ketiga dia. Okay, tapi cikgu nak terus tunjuk jawapan. Okay, bye-bye Sarah. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat sini. Sabar jap, pasal relay tu kejap sabar. Kita nak tengoklah ni. Okay, alright. So dekat dalam soalan ni, kita tengok dekat sini. First, kita tengok satu-satu tau benda yang kita dah tahu. Okay, so LDR kita letak dekat litar tapak. Okay, reason dia menghasilkan voltan tapak tinggi. Okay, kejap sabar. Ada dua orang pelajar yang tanya pasal charge, pasal elektron. Okay, elektron daripada positif ke negatif. Tapi sekarang kita tengah cakap pasal arus. Arus daripada positif ke negatif. Okay, arus datang daripada positif ke negatif. Elektron arah dia terbalik. Tapi sekarang kita tengah cakap pasal arus. Arus dari positif ke negatif. Elektron dari negatif ke positif. Okay, alright. So, soalan yang pertama ni kita cakap pasal LDR sambung kat mana? So, kita tahu LDR duduk bawah. Kenapa? Menghasilkan voltan tapak yang tinggi apabila persekitaran gelap. Okey, menghasilkan voltan tapak tinggi apabila persekitaran adalah gelap. Okey, dekat sini cikgu just nak suggest, korang hafal ayat ni. Kenapa? Sebab, okey, contoh, cikgu nak tanya, kalau korang nak benda tu on waktu panas, kita nak pakai thermistor ke LDR? Thermistor ke PPC? Kalau kita nak dia on waktu panas, kita nak pakai thermistor ke PPC? Okey, kita nak pakai thermistor kan? Okey, so thermistor letak kat atas ke letak kat bawah? Kalau kita nak dia on waktu panas, thermistor tu letak atas ke bawah? Letak atas kan? Reason dia, okay, reason dia menghasilkan voltan tapak tinggi apabila sekitaran panas. Nampak tak? Ayat dia sama je, cuma korang tukar situasi. Okay, kalaulah soalan tu tanya pasal thermistor, kita tahu dia letak dekat atas kan? Okay, so reason dia menghasilkan voltan, ending dia kita akan cakap untuk hasilkan voltan tapak tinggi apabila persekitaran apa? Tak kisahlah apa persekitaran tu. Dalam situasi ni, dalam soalan ni, persekitaran gelap. Macam tu. Okay, kalau nak tukar ayat lain boleh juga. Cuma kadang-kadang dia terima, kadang-kadang tak terima. So, buat ayat yang paling selamat. Okay. Alright. So, sekarang ni, ini adalah C, ni adalah B, ni adalah E. Okay. C ni adalah collector. Okay. Pengumpul. Okay. B adalah base ataupun tapak. E adalah emitter ataupun pengeluar. Okay, tengok ayat dia. Dia kata terminal positif bateri kena sambung pada pengumpul. Ini adalah positif. Positif ni sambungannya adalah dengan pengumpul ni. Okay. Reasonnya adalah supaya transistor berada dalam pincang depan. Ini korang ingat je. Okay. Sebab kalau di pincang songsa, arus tak mengalir macam dalam diode. So, terminal positif bateri disambung kepada pengumpul supaya transistor berada dalam keadaan pincang depan. Okey, itu maksud dia. Okey. Yang ketiga, mentol dipasang secara selari. Tadi kawan kita tanya, signifikan ke? Ya, sebab cerita dia macam ni. Kejap Kalaulah contoh sorry. Allah, salah pula. Kalaulah contoh, okey.
Cuba tengok ni. Ni 6V kan? Setiap mentol dapat berapa V? Kalaulah 6V, dalam keadaan siri macam ni, setiap mentol dapat berapa? Dapat 2V kan? Padahal, cuba tengok dekat sini. Dia kata lampu tu perlukan 240. Nyala tak kalau setakat dapat 2V? Tak menyala kan sebab dia perlukan 240. Sebab tu, kita perlukan dalam keadaan selari. Sebab bila selari, okay, bila selari, ni 240, setiap satu still akan dapat 240. Okay, so dekat sini ada dua reason korang boleh bagi. Satu adalah supaya dia dapat voltan, okay, voltan yang sama dengan dia punya rating. Okay, atau kalau selari biasanya lah, kalau korang tengok skema jawapan, biasanya jawapan dia kat sini. Okay, jap sabar. Ni yang cikgu cakap tadi, supaya semua mentor sambung pada 240. Satu lagi, reason korang boleh cakap, jika satu mentol rosak, yang lain masih boleh menyala. Okay, if one of the bulb is broken, the others can still light up. If one is broken, the others can still light up. Okay, itulah dia. Alright, last sekali adalah Swiss geganti. Okay, Swiss geganti ni adalah benda ni. Okay, akhirnya kan sampai juga Swiss geganti, inilah bendanya. Okay, Swiss geganti ni sebenarnya menggunakan konsep elektromagnet. Okay, dia sebenarnya ada mekanisme yang lagi complicated daripada ni. Tapi untuk purpose soalan ini sahaja, cikgu ringkaskan. Ini bukan penjelasan sebenar dia tau. Penerangan ni, okay, dalam exam memang ini jawapan dia. Korang jangan risau, memang ni jawapan dia. Okay, tapi apa cara cikgu bakal terangkan ni adalah oversimplification tau. Okay, just nak bagi faham untuk soalan ini sahaja. So, kalau korang nak lebih faham, nanti pergi cari maklumat pasal relay. Tapi yang cikgu nak terangkan ni nak bagi faham untuk saat ni sahaja tau. Okay, anyway. Korang belajar dalam elektromagnet. Bila ada arus melalui satu wire, akan ada medan magnet. Betul tak? When there is current flow in a wire, there will be magnetic field. Itu tahu kan? Okay. Sekarang ni, apa yang berlaku adalah, bila benda ni ada arus di dalam dia, okay, kejap, sorry. Sebelum tu, ini nama dia litar sekunder. This is the secondary circuit. Okay, cuba bagi tahu cikgu, litar sekunder ni ada tak bekalan kuasa dia sendiri? Secondary circuit, is there its own power supply? Ada tak bekalan kuasa dia sendiri? Ada tak tulis voltan dekat situ? Dekat dalam litar sekunder, ada tak tulis voltan? Macam mana nak tahu dia secondary circuit? Ni cikgu bagi tahu. Itu secondary circuit. Dia memang secondary circuitnya itu. Reason dia kejap lagi dia cakap. Okay. So, dia ada bekalan kuasa dia sendiri. Kan? Mentol menyala ke tak menyala? Dalam gambar sekarang ni, melihatkan Swiss yang macam ni, mentol menyala ke tak? Swiss dia terbuka sekarang. Mentol menyala ke tak? Okay, mentol tak menyala kan? Sebab dia terbuka kat sini kan? Litar putus lah. Okay. Sekarang ni, current flow dekat sini. Arus mengalir. So, bila arus mengalir, benda ni akan jadi magnet. Statement tu faham tak? Bila dia flow, benda tu akan jadi magnet. Statement tu faham tak? Okay, faham eh? Bila magnet, okay korang, apa sifat magnet? Apa sifat magnet? Kalau korang cakap kat budak kecil, magnet buat apa? Dia boleh tolak dengan tarik kan? Dia boleh tolak dengan tarik kan? Okay, sekarang ni apa yang berlaku? Bila dia jadi magnet, dia akan tarik. Nampak? Sekarang on ke off? So, bila on, dia jadi tutup lah kan? So, lampu boleh menyala. Itu sebab nama dia secondary. Sebab kita sebenarnya yang kita kontrol adalah dekat sini. Yang kita kontrol adalah di sini.
Tapi disebabkan relay ni dia boleh tolong on kan switch ni. Jadi inilah secondary circuit kita. Okay, secondary tu sebab dia macam, yelah sekunder, bukan kita tak kacau dia pun. Dia macam kesan. Macam tu. Okay, tapi again macam cikgu takut betul nak cakap pasal benda ni. Tak. Kalau nak ikutkan cerita dia panjang lagi pasal relay ni. Tapi sebab nak macam, yelah yang korang perlu tahu adalah untuk soalan ni je. Untuk benda ni je. Jadi cikgu nak cerita panjang-panjang macam Okay. Alright. So, point dia gitulah. Lepas tu kawan kita tanya, kenapa tak boleh kalau tak ada relay? Bagus tu. Kejap. Kalau tak ada relay tak boleh ke? Kan. So, kalau tak ada relay, tengok. Contohlah. Cuba bagi tahu cikgu dalam soalan ni dia kata mentol perlu berapa volt? Mentol perlu berapa volt? Mentol perlu 240. Masalahnya sekarang ni, kalau lah macam contoh kan, okay, katakanlah kita tak ada relay. Contoh kat sini tak ada relay kan. Kalau korang letak 240, even ni series pun, transistor akan rosak. Okay, kejap Transistor, dia tak boleh voltan yang tinggi sangat. So, dia hanya boleh voltan yang kecil. Mentol, tak boleh voltan yang kecil. Dia perlu voltan yang tinggi. Jadi, kita tak boleh gabungkan sekali. Kita kena asingkan. Kalau bagi kecil sangat, mentol tak menyala. Kalau bagi voltan besar sangat, transistor pula mati. Jadi kita perlukan relay untuk jadi jambatan untuk diorang. So masing-masing ikut voltan yang diorang suka, tapi kita combinekan pakai relay. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Kalau transistor, kita tak boleh pakai voltan tinggi sangat. Kita hanya boleh pakai voltan yang rendah. Mentol pula tak boleh voltan yang rendah. Dia perlukan voltan tinggi. Jadi sekarang ni macam mana cara kita nak harmonikan mereka? Gitu. Kita perlukan relay. Kita perlukan relay so that relay yang akan bantu turn on bulb. Yes, itu sebab nama dia sekunder. Sebab yang on kan benda adalah di sini. Tapi dia pass kan. Sebab tu nama dia relay. Relay kan tolong pass. So dia relay kan ke sebelah sana. Gitulah ceritanya anak-anak. Okay, so kesimpulannya kat sini kita akan pakai Y ni lah. 100 watt, 240 untuk 3 bulb ke? Tidak. Setiap satu kan? Setiap satu. Itu adalah untuk setiap satu. Biasanya kalau dia tulis rating macam ni, itu adalah mewakili untuk setiap satu lah. Okay, so korang, inilah jawapan dia. Just in case ada sesiapa nak screenshot, boleh screenshot dekat sini Okay, dah. Tamatlah. Jadi, um, kejap. Penerang, okay, untuk soalan yang cikgu share dekat dalam grup tu, kejap macam nak buat, sabar. View, page display, sikit lagi, sikit lagi. Page display, sekejap korang, sorry. Tak reti. View, page navigation, salah. Oh, okay. Cikgu tak tahu korang nampak ke tidak tau. Cikgu harap nampak lah. Cuba tengok dekat sini. Dia nak mentol tu menyala dalam keadaan gelap. Cuba pilih litar yang sesuai. Okay. Pilih. Dia nak benda ni menyala sewaktu gelap. Pilih W, X, Y, Z. Okay. So, dekat sini jawapan dia adalah, sekejap, sabar. Okay. Jawapan ekstra bagi reason parallel circuit boleh tulis lagi dalam BI. Okay, kejap Korang pilih dulu. Cikgu nak tulis untuk kawan kita.
Um, okay, when one bulb breaks, the others will still light up. Okay, alright. So dekat sini dia kata dia nak on pada waktu gelap. So panas, atas, bawah, gelap. Jadi kalau kita nak dia on pada waktu gelap, letaklah dia di bawah. So antara ini dengan ini. Lepas tu kita tahu kita perlukan relay. So jawapan dia adalah litawai lah. Okay, lagipun kalau tengok bateri dia nampak tak match. Ni positif. So positif dia sambung dengan sini, nampak anak panah dia tak kena, tak match. Okay, penerangan tu tak apa. Nanti skema cikgu bagi tau. Ataupun korang boleh cari sendiri kan sebenarnya. Okay, jom kita tengok yang ni pula. Okay, macam mana nak buat page ni. Asalkan korang tahu macam mana nak tengok, okay dah tu. Kejap korang seminit. Alright, dekat sini, okay, jom kita pilihkan. Jom kita pilih, korang pilih dululah. SPUV, yang mana sesuai? STUV, rasa-rasa yang mana betul? Okay, so dalam soalan ni dia kata pengera kebakaran. So obviously kalau kebakaran, dia nak pengera kebakaran. Kalau korang kebakaran, korang nak lampu tu, korang nak dengar bunyi ke korang nak nampak lampu? Kalau kebakaran, korang nak dengar bunyi ke korang macam, kebakaran, nampak lampu tu menyala ke? Korang nak tengok yang mana? Bunyi ke nak nampak lampu? Mestilah kita nak dengar bunyi kan? Okay, so kalau kita dengar bunyi, mestilah loceng elektrik. So ni dah salah, ni dah salah. Okay, itu yang pertama. Lepas tu, kita tahu dah bahawa kita perlukan thermistor. Kan? Kita perlukan thermistor. Okay, kita perlukan thermistor. Lepas tu, dan panas atas, bawah gelap. So, kalau thermistor, kita nak dia on waktu panas, kita letak dia dekat atas. Jadi, thermistor kena duduk dekat EF lah. So, thermistornya di sini. Ni adalah perintangnya. Lepas tu, ini adalah buzzer kita. Lepas tu bateri. Nampak? Okay, sel ni kat sini obviously jawapan dia memang dah T. Tapi katakanlah tak obvious. Katakanlah tak obvious. Tengok bateri dia. Ni negatif, ni positif. Kan? So nampak tak anak panah dia? Match. Anak panah dia match. Tak bertembung. Jadi kita tahu jawapan dia adalah T. Macam itulah cerita dia. Okay. So kalau nanti korang tengok balik soalan ni. Okay. 20 markah, 20 markah. Cikgu bagi 2 set soalan. Sama je. Okay, dia minta kita terangkan, lepas tu dia minta kita calculate, lepas tu dia minta kita susun ikut situasi yang betul. Itulah ceritanya. So dengan itu habislah kelas transistor kita. Cikgu ambil masa korang terlebih 11 minit. Maaflah ya. Okay, terima kasih semua kerana join pada hari ini. So harap-harap fahamlah apa yang berlaku. Okay, cikgu akan start recording sekarang.